InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbisu Iblis pada bab yang kelima, muka surat 48. Muka surat 48, bab yang kelima. Talbis Iblis dalam aspek akidah dan agama. Talbis Iblis dalam aspek akidah dan agama. Jadi perbincangan pada pagi ini berkait dengan bagaimana strategi yang digunakan oleh iblis untuk memerangkap orang yang beriman, khususnya dari aspek yang paling besar, iaitu berkait dengan akidah. Jadi penyelewengan ataupun kerosakan dari aspek akidah boleh berlaku kepada seseorang yang beriman. Dan sudah tentunya perkara itu dia berkait dengan perancangan, tipu daya dan juga perangkap yang telah digunakan oleh iblis untuk memesongkan akidah umat Islam ini. Jadi topik mula-mula di bawah bab ini iaitu talbis iblis terhadap kaum sufistaiyah. Apa dia sufistaiyah? Sufistaiyah ni sebenarnya dia satu istilah dalam ilmu falsafah sebenarnya. Satu istilah dalam ilmu falsafah asalnya. Iaitu orang yang menggunakan kita kata taktik yang memukau manusia. Taktik yang boleh menyebabkan manusia jadi terpukau. Mereka tertipu dalam keadaan tidak sedar. Itu maksud sufistaiyah. Penipuan mereka tu licik sehingga tidak disedari. Ini salah satu kaedah lah. Baik. Jadi sufistaiyah adalah kaum asalnya lah, dari segi asalnya sufistaiyah ni adalah satu kaum yang menisbahkan diri kepada seorang lelaki yang bernama Sufista. Mereka beranggapan bahawa segala sesuatu itu tidak punya hakikat dan bahawa segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin. Boleh jadi sesuatu itu akan terjadi dan boleh jadi pula sesuatu itu tidak akan terjadi. Jadi mereka ini adalah salah satu kumpulan yang kira-kiranya tidak percayalah kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Banyak perkara mereka cuba putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan sufistaiyun ini terkenal sebagai satu golongan yang banyak melakukan tipu daya. Pupuk sufistai ini. Para ulama pernah mengajukan pertanyaan berikut kepada mereka. Jadi cuba bayangkan, mereka beranggapan bahawa sesuatu ni tak ada hakikat, semuanya bayangan belaka di muka dunia ni. Jadi kesal kepada kehidupan mereka, menyebabkan sedangkan kita kata agama ni hakikat. Kehidupan agama ni hakikat. Agama sangat serius dalam menentukan bentuk kehidupan manusia. Semua maklumat yang disebut oleh agama adalah merupakan satu hakikat kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Mereka tidak percaya begitu. Seolah-olah hidup ni secara kebetulan sahaja berlaku. Bagi mereka begitulah. Jadi para ulama pernah mengajukan pertanyaan berikut kepada mereka. Apakah pendapat kalian, apakah pendapat kamu ini mempunyai hakikat atau tidak? Jika kamu menjawab bahawa pendapat kamu tidak mempunyai hakikat dan kalian anggap sebagai batil, maka bagaimana mungkin kalian bisa mengajak orang lain untuk meyakini pendapat yang tidak mempunyai hakikat? Seakan-akan dengan pendapat ini kamu mengakui sendiri bahawa pendapat kamu tidak boleh diterima. Namun jikalau kamu mengatakan pendapat kamu mempunyai hakikat, maka kamu telah meninggalkan mazhab kamu. Jadi peliklah, ni satu pandangan yang peliklah. Kalau tempat kita ni ada pula jenis hakikat selajak ni. Pokok hakikat ni. Pokok makrifah lah kita kata hakikat ni, sehingga tolak hukum syariat. Syariat ni tidak berlaku kepada manusia yang peringkat tinggi, misalnya. Oleh kerana terlalu hakikat sangat tu, kadang-kadang mereka menganggap syariat ni bagaikan kulit luar saja kepada ajaran itu. Jadi sesuatu yang berlaku di muka dunia ni seolah-olah ada dua.
Ada yang bersifat kulit, ada yang bersifat isi. Hak isi itu dia panggil hakikat lah. Sehingga mereka sanggup menyatakan bahawa kadang-kadang seseorang itu bila dia naik tinggi kedudukan dari segi rohani dia, sehingga dia tidak perlu lagi dikawal oleh syariat. Siapa ada yang kata begitu? Sebab itulah bagi setengah-setengah mereka, apa yang berlaku pada syekh-syekh mereka ni, kita tidak boleh hukum mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia sudah mengatasi hukum. Siapa begitu sekali. Hak ni pula ni, kepulan ni pula tak ada langsung hakikat. Hidup ni secara kebetulan begitu ya. Jadi tak jadi pun tak apa. Seolah begitu ya. Mana fokus mereka, mana kehidupan ni, mana buatlah apa nak buat. Jadi bahaya tu. Jadi mengenai mazhab mereka, hal ini telah disebutkan. Dia sebenarnya dia ada satu tajuk khusus lah. Kalau dalam pengajian tentang ajaran salah, ulama kumpul tu, ni dia satu ajaran salah ni. Dia satu ajaran salah. Mungkin minggu depan mungkin saya boleh sebut sebab kita ni jarang-jarang dengar. Boleh jadi setengah-setengah kita tak pernah dengar pokok-pokok sofistai ni. Sedangkan pokok dia ni mempengaruhi pemikiran manusia. Mengenai mazhab mereka ini, hal ini telah disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Musa An-Nubakhti di dalam kitab Al-Ara' wad Diyanat. Dalam kitab dia Al-Ara' wad Diyanat, pandangan-pandangan dan agama-agama. Disebut tentang fahaman sufistai ini. Dan mereka ni salah satu pecahan ilmu falsafah lah sebenarnya. Jadi Abu Muhammad menyatakan, aku mendapati banyak ahli kalam melakukan kekeliruan besar dalam menyikapi kaum sufistaiyah. Para ahli kalam itu berdiskusi, berdebat serta menyatakan berbagai argumen untuk membantah mereka, padahal mereka tidak mengakui adanya hakikat maupun sesuatu yang nyata. Kita nak bahagian dengan orang lagu ni sebab dia tak terima ini, perkara yang berlaku ni ada hakikat dia. Mana ada satu tahap seperti mana kita, tahap kita, kehidupan manusia ni, kalau kita orang Islam lah, betapa hakikatnya hidup orang Islam ni, dia ada tempat berakhir. Seolah tak ada perkembangan dia. Bila manusia sudah ditentukan dia ni ahli syurga ataupun neraka. Setakat tu berhentilah. Hak duduk dalam syurga tu dia rasa nikmat sampai bila-bila. Hak dalam neraka, kalau masuk neraka kerana kafir kepada Allah, mereka akan diazab sampai bila-bila. Tak ada dah sistem-sistem hidup ni, tak ada dah. Dia berhenti di situ. Pokok dia ni tak ada. Seolah-olah bila manusia ni dia akan berakhir dengan begitu, tak tahu ke mana. Bila manusia mati tak ada, habis. Tak ada dah proses riwayat lain dan sebagainya. Cuba bayangkan seseorang yang begitu hidup mereka hanya tak ada ubah seperti binatang lah hakikatnya. Ini juga satu bentuk manusia yang telah terpedaya dengan perangkap iblis tu. Akhir sekali hidup mereka itu tidak ada, tak seperti kita orang Islam ni ada target. Dia tak ada target. Gitu saja hidup gitu saja. Supaya lalai kita kata. Ni pokok dia ni. Jadi bagaimana anda boleh berbicara dengan orang yang punya keyakinan? Jadi kalau nak kecek dengan dia, payah pokok ni. Aku tidak tahu apakah dia berbicara kepadaku ataupun tidak. Bagaimana anda berdebat dengan orang yang mendakwa bahawa diri sendiri tidak tahu apakah dia ada ataupun tidak ada. Kita ni ada ke tak tahu. Pelik satu pemikiran manusia ni. Dunia ni gapo dia tak tahu. Jadi hidup dalam keadaan tak tahu gitu. Ni orang panggil popok pening ni. Popok pening. Gapo dia cari dalam hidup. Jadi pelik buat dia ni. Bagaimana anda mengajak bicara dengan orang yang beranggapan bahawa berbicara itu sama dengan diam dan yang benar itu sama dengan salah? Tak ada beza. Sebenarnya dia ada latar belakang dia lah. Kita kata jahat, baik, tak ada beza. Semua Tuhan buat berlaku. Ikut saja. Pelik tu. Mana kalau kita tengok orang jahat pun tak boleh kata kebetulan berlaku tu. Tidakkah pemahaman ni dia menyebabkan mempersendakan hukum, mengabaikan hukum, banyak perkara berlaku kerosakan daripada sufistai ini. Tak apalah, nanti minggu hadapan ni saya akan bawa buku dia bicara. Pokok sufistai ini apa dia punya, kita kata ciri-ciri dia disenaraikan oleh ulama. Sebab apa? Sebab
dalam perbincangan tentang ara' wa diyanat, pemikiran-pemikiran manusia dan cara hidup manusia yang kita sebut sebagai agama itu, sebenarnya kita tidak tumpu kepada nama. Nama itu tidak penting sangat. Yang pentingnya adalah dia punya butiran dia tu, ciri-ciri dia yang perlu kita tahu, khususnya yang sesat tu. Jadi kesesatan manusia kita nak tahu kenapa dia sesat. Bila dia sesat tu, apa dia ciri-ciri kesesatan dia tu? Itu yang kita nak tahu. Masalah nama dia tu apa, itu sebenarnya tidak penting sangat. An-Nubakhti menyebutkan lagi, orang yang diajak berdialog haruslah seseorang yang mengakui adanya sesuatu yang mendasar atau yang mempercayai adanya sesuatu perkara, sehingga sesuatu yang diakuinya itu boleh dijadikan sarana untuk meluruskan apa yang diingkarinya. Adapun orang yang tidak mengakui hal tersebut, berdebat dengannya sama sekali tidak guna. Quran dia tak percaya, hadis dia tak percaya, lepas tu hidup ni gitu saja, tidak ada target dalam hidup. Hakikat dunia ni gapo dia, kita sendiri ni siapa? Nak debat mana dengan orang lagu tu? Tapi pokok dia ni ramai juga, sehingga ada nama dalam sejarah lah. Dan dia pernah, dan dia walaupun tidaklah sampai ke peringkat kita kata besar, tapi kukuk mana pun dia mempengaruhi pemikiran manusia. Sebab dia ni adalah kumpulan falsafah juga. Sepola ni lah kita kata. Setengah ajaran salah dia kata, saya ni saya lah. Saya ni saya. Lepas tu Allah tu apa? Dia kata Allah tu Allah lah. Kadang-kadang saya ni Allah, Allah tu saya. Ada. Kata gapo dia, awak kecek ni sebenarnya tak? Ada jenis gitu. Tu orang panggil hulu lah, tu hulu lah. Akidah hulu. Mana kita bergabung. Hakikatnya tiai ni pun Allah juga. Semua mikrofon ni pun Allah juga. Kononnya falsafah lah tu. Naknya Allah belaka. Ni berat lagi tak tahu hakikat. Kalau kita ada, kita buat baik pada orang, hakikatnya Allah. Itu memang betul. Sebab apa? Allah yang menggerakkan kita. Semuanya Allah. Hakikat sebenarnya. Itu memang betul tu. Cuma kita boleh pala, dia panjanglah perbincangannya. Kita buat baik pada orang itu sebab kita ada ikhtiar, kita ada usaha, timbul perasaan nak buat baik. Boleh pala, tapi hakikat sebenarnya adalah daripada gerak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menimbulkan perasaan hakikat. Sebab itulah kita disuruh kata alhamdulillah bila orang buat baik pada kita. Sebab hakikat orang buat baik pada kita ni kerana Allah memberikan perasaan begitu kepada mereka. Tapi dalam pengajian ahli sunnah dia bukan setakat itu saja. Dia bukan setakat itu saja. Kita kata orang buat baik kepada kita, orang buat baik kepada kita, betul lah hakikatnya daripada ketentuan Tuhan belaka. Tetapi kita diberi pilihan dan akal oleh Allah untuk menentukan siapa yang kita nak buat baik. Kita boleh pilih untuk tidak buat baik boleh. Jadi atas dasar kita pilih untuk buat baik, itulah Allah beri pahala. Hak hakikat sebenarnya menentukan segala sesuatu dari segi akidah kitanya adalah Allah SWT. Bahkan akidah kita ahli sunnah ni, setiap daun yang bergerak dan jatuh daripada pokok itu pun semua dengan ketentuan Allah SWT. Itu dari sudut akidah memang begitulah. Tu. Dan perkara ni sebenarnya kalau kita terlalu berfalsafah sangat, dia akan jadi pening kepala lah. Sebab tu pengajian cara Al-Quran ni dia mengajar kita hidup secara hakikat. Sebenarnya apa dia? Hidup kita ni hakikat, bukan bayangnya. Tidak. Sebab itulah dia sampai peringkat dihukum kalau tidak hakikat. Kalau hidup kita tidak realiti, takkanlah Allah hukum kita. Ni Allah hukum kita bila buat salah. Maknanya kehidupan kita ni kehidupan yang sebenar, bukan di alam mimpi, tidak. Jadi pokok ni je. Sebab tu dia boleh main-main, dia boleh mempersendakan agama, macam-macam lah sebab dia itu. Tak ada apa tu bagi dia. Tak boleh buat kira sikit abu. Orang lagi ni. Jadi Syekh menerangkan lagi bahawasanya perkataan An-Nubakhti itu telah dibantah oleh Abu Wafa' bin Uqaid. Dia menegaskan sejumlah pihak menyangsikan bagaimana mungkin kami berdebat dengan mereka, yakni penganut Sufistaiyah, mengingat hasil tertinggi yang diwujudkan seorang pendebat tidak lain menjelmakan sesuatu yang semula ia masuk akal. Masuk akal menjadi sesuatu yang wujud secara konkret, secara kukuh, iaitu dengan cara menyebutkan kenyataan-kenyataan bersama bukti-bukti yang nyata, serta menggunakan semua bukti tersebut untuk menunjukkan bahawa memang terdapat perkara gaib, walaupun tidak nampak pada mata kasar. Namun mereka bukan kelompok yang mempunyai sesuatu yang konkret sehingga mungkinkah mereka boleh diajak berdebat.
Jadi puak-puak ni, kenyataan dia tu mungkin payah kita nak faham. Maksud dia begini, seperti yang saya sebut tadi, dia ni tak percaya pada perkara gaib pun dia tak percaya. Dia kira hak dia nampak tu pun tidak hakikat lagi, sah ke hak gaib hak tak nampak. Jadi kita nak bercakap dengan dia tentang pahala, tentang dosa, kesal pahala. Awal-awal lagi dia tak terima, tak penting bagi dia. Tapi makan tak boleh, makan kena makan, tak boleh tengok kita saja dia. Tak boleh. Kita kata tu makanan tidak hakikat, kelih sudahlah. Tengok lagi, tak boleh kena makan. Hak tu tak boleh, kena minum, hak tu tak boleh. Tapi kalau hak tu pelik tu. Ni contoh manusia ni rosak pemikiran. Jangan kita ingat bila faham tu rosak, tak ada orang ikut dak. Ada orang ikut. Pelik manusia ni. Benda hak tidak pernah sabar, cuba bayar ke hadiah. Ni saya sebut tu, kita kata ajaran ayah peng, tak masuk akal tu. Beribu lebih orang ikut. Orang ikut tu kadang-kadang ada title, apa ni kita kata doktor, ada yang ikut dia. Peguam pun ada ikut, bukan orang kampung hak tak cerdik, saya tidak. Jadi peliklah. Jadi pokok dia ni kalau nak berdebat lagu mana? Sebab apa? Sebab kita tahu dia pegang apa. Apa pegangnya dia? Jadi kalau kita nak guna ayat Quran, tak penting bagi dia. Nak guna hadis, tak penting. Nak sebut, nak menakutkan dia dengan syurga neraka, tak penting. Sebab dia tak percaya pada benda-benda gitu. Ni pokok ni. Ini ayat di sini sebenarnya dia cuba bincang kepada kita tentang salah satu kelompok manusia yang telah sesat di muka dunia. Dan kita kena ingat begini, apa yang kita bincang ni sampai sekarang ni pun ada. Ada pemikiran lagi. Cuba tengok dalam internet, boleh jumpa macam-macam lah. Boleh jumpa macam-macam. Abul Wafaq melanjutkan lagi, dia kata, ini adalah perkataan orang yang kurang sabar. Tidak sayugia kita berputus asa dalam menghadapi mereka, Sufistaiyah. Kerana apa-apa yang menimpa mereka tidaklah lebih dari sekadar rasa was-was. Tidak sepantasnya dada kita terasa sempit. Maksud dia begini, saya tidak perlu baca semuanya. Dia maksud dia begini. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang dikatakan pokok Sufistaiyah ni, yang tidak percaya kepada kewujudan sesuatu ni secara realiti, perkara gaib pun dia tidak percaya, seolah-olah dia ni macam otak saing, nak kata otak saing pun tak juga, tak sidik lah mana juga. Tapi dia tak percaya kepada perkara gaib ni. Apa yang kita percaya? Dia tak percaya. Apa yang kita tak percaya, dia percaya. Satu perkara pelik. Jadi kalau kita nak kecek, orang panggil satu titik yang boleh bersama dengan dia payah. Dia dakwa Islam juga. Dia dakwa Islam buat dia ni, tapi peliklah. Dia tidak menghargai orang buat baik. Sebab apa dia kata? Biasa tu dia kata, bukan pelik sangat buat baik tu. Nak kira lagu mana gitu. Dah. Hak kita peliknya dalam keadaan gini, ramai juga pengikut dia. Sebab apa? Dia rasa bebas. Dia nak satu kebebasan tu. Dia rasa bebas. Bila dia tidak pegang pada sesuatu, dia tidak terikat dengan sesuatu, dia rasa bebas. Kayak kita ni kan terikat. Sehingga disebut ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ni penjara orang mukmin. Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Padahal hak bolehnya banyak. Kukuk mana pun ada hukumnya. Dia tak say terikat ni. Tak say terikat ni dengan hukum syariat dan tak say. Pokok dia. Enggak orang lagu ni memang orang tak dengar kata. Mana kalau kita nak ikat dia dengan undang-undang, dia tak say. Pelik ni. Jadi kalau kita nak tinggal tu, puak dia ni pun ramai juga. Jadi nak hadapi puak dia ni, kena orang hak erti cara mikir cara dia. Inilah diperlukan orang-orang yang tinggi dari segi nilai psikologi, golongan. Mana orang, kalau ustaz-ustaz biasa nak hadapi puak dia, tak boleh sebab dia ni pemikiran tinggi juga. Orang-orang cerdik juga kadang-kadang. Jadi nak hadapi puak dia ni lah. Imam Ghazali, tu puak tu. Jenis-jenis gitu boleh lah. Yang tahu juga tentang pola pemikiran ahli falsafah. Kita nak baca ayat Quran, baca hadis. Dia tak sepetah lagi. Bagaimana kita nak mematahkan hujah dia dengan guna akal, guna mantik itu. Maknanya seseorang nak berhadapan dia kena orang yang mahir juga dari segi cara berfikir itu. Kalau tidak rebah. Ni cara buat dia. Sebab dia buat cerdik ni. Bukan buat bodoh. Jadi Ibnul Jauzi buat perumpamaan mereka. Perumpamaan kita dengan mereka hanyalah seperti satu orang pemuda yang memiliki anak. Seorang yang memiliki anak dengan salah satu matanya bermasalah. Hingga dia selalu melihat bulan berjumlah 2.
hingga dia yakin bahawa di langit ada 2 bulan. Sang ayah menegaskan kepadanya, bulan itu hanya ada 1. Ada yang salah kepada pandangan engkau tu. Tutuplah mata engkau yang bermasalah dan lihatlah bulan itu. Ibnu Jauzi nak sebut gini. Dia nak sebut sini lah untuk mudah kita faham. Sebab kadang-kadang kita baca ni payah. Dia maksudnya begini. Dia ni, kalau ada setengah ulama kata dia ni jenis tukar, dia tengok tak supaya kita. Kayak kita ni, kalau kita perhati kita ni kan, mata hitam duduk tengah tak? Mata putih duduk tepi. Mata kita ni ada 2 warna, ada hak hitam, ada putih. Hak kita, hak hitam tu duduk tengah. Dia duduk hak hitam duduk tepi. Hak mata putih duduk tengah. Jadi bila dia tengok sesuatu tak serupa dengan kita. Kita kata A, dia kata B, kita kata hitam, dia kata putih. Nak buat kira lagu mana dengan orang lain ni? Cuba sini dia buat contoh, dia kata seorang anak tu dia bermasalah mata. Dia tengok bulan ni nampak 2 putih. Ayah dia kata so ya bulan. Dia kata 2. Ayah dia kata tutup sebelah mata biar nampak seputih bulan tu. Tak nampak, tak nampak 2 macam. Nak buat kira lagu mana orang lagu ni? Ada satu kes berlaku. Dia buka mata yang nampak jalur gitu. Mana buat lagu mana? Masalah itu, terganggu hidup dia. Dia nampak, yang gimana namanya nampak ada satu jalur tu. Nak buat lagu mana? Satu penyakit juga tu. Akhir sekali ni seorang doktor homeopati lah, doktor homeopati. Dia mula-mula pergi jumpa Tok Mama. Berapa mata dia nampak jalur. Terang lah, jalur melantai gitu, bukan menegak gitu. Tok Mama katanya awak kau orang. Tu Tok Mama tu ya tak boleh gitu, dia gitu je, style dia, standard dia gitu ya. Kena awak kau orang kata. Mama tak sia cukup. Akhir sekali dia pergi jumpa seorang doktor homeopati, bukan alopati, doktor homeopati. Doktor homeopati kata, mudah yang penyakit ni makan obat memang usia. Rupanya ada masalah mata. Adalah obat dia. Tak ada masalah buat kau orang gapo Itu masalah fizikal lagi. Masih dalam masalah fizikal lagi. Hak saya nak sebutnya bila ada gitu ke terganggu hidup dia. Orang-orang lagu ni dia rasa dia betul. Dia tak rasa terganggu, berat lagi penyakit ni. Sehingga bila dia tengok sesuatu hak kita kata tak betul tu. Misalnya sebagai contoh ni pokok dia ni. Misalnya kita tengok salah tu menipu tu tak betul. Dia kata itu contoh orang cerdik lah. Dia boleh. Kalau orang tak cerdik dia tak boleh tipu orang. Dia tengok gitu nak kira lah ke mana tu. Dia kata hebat tu orang cerdik. Kalau dia bodoh dia tak boleh tipu orang. Hak bodohnya hak kena tipu tu. Lepas tu tak boleh nak menyalahkan dia. Tuhan nak gambarkan dia cerdik dalam bentuk menipu. Sakit kepala kita. Dia perempuan ni. Nak buat lagu mana? Boleh nak buat kira? Kan ada ke orang jenis gitu? Ada jenis gitu. Baik, saya nak sebut gini lah mudah. Dia kata comel-comel ni dia tidak nampak, tidak nyata kalau tak tunjuk. Jadi kalau menutup aurat nak nampak warna comel. Situ dia duduk. Rosak tu. Dia duduk tunjuk-tunjuk tu sebab apa? Kita nak tunjuk nikmat Tuhan. Dah comel tiba-tiba bukuh daripada ujung rambut sampai ujung kaki duduk bukuh. Kalau kita panggil menutup aurat. Tak praktikal hidup. Hidup ni sebentar dia kata. Kena tunjuklah comel tu baru nampak kebesaran Tuhan. Tu dia pergi hot. Nak buat lagu mana? Hak tu yang jadi tunjuk habis tu. Baru nampak. Sebab tu orang boleh kata comel. Jadi kalau duduk dalam pakaian yang menutup aurat nak nampak comel lagu mana? Mikir lagu tu kita, kalau kita baca ayat Quran tak pakar dia tu. Tu kan? Jadi orang-orang begini dia perlu kepada mana pergaulan dengan dia. Jadi di sini hak perbincangan kita ni. Jadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Musa An-Nubakhti kata nak bahas lagu mana? Tak ada faedah soalan begitu. Tapi ulama lain bantah. Misalnya Abu Wafaq bin Uqbah tak leh dia kata. Betul lah dia bermasalah. Tapi bagi seorang doktor, orang-orang gini hak dia naknya. Doktor yang hebat ni dia boleh merawat orang hak sakit sungguh. Hak sakit tenak tu. Baru hebat sungguh. Jadi orang-orang lagu ni kita tak boleh tinggal. Misalnya kalau zaman kita sekarang lah kita kata dah. Golongan maknyah tu. Memanglah kita tengok kita atau menyampah kita tengok dak. Tapi dia tu perlu ada orang yang tangani isu dia. Ketidaknyaya ke dia. Jumlah dia ramai tu beribu-ribu. Aku tak kata becing ngelih aku dak. Tengok berdiri belum mudah kita tu dak. Tak pernah sentuh. Saya pernah kena sentuh dia, kita pergi tempat dia saja nak ikuti program. Comel lah kita kata. Kalau kita kelih kita tak katalah dia tu jatuh, mesti tina. Padahal jatuh. Dia mari sentuh kita dengan bahasa dia guna. Dia belum mana.
Oh, kata bahaya ni lagu ni nak. Cuba bahaya ke lah popok dia tu. Kalau ditinggal, dia biar gitu, sesak semakin jauh dan semakin bertambah popok dia tu. Tu. Jadi beci ke tak beci pun kena tangani. Itu tugas kita sebagai orang Islam. Cuma bila nak tahu tu kena ngaji khusus pula kan. Kena ngaji khusus pula. Hak ni popok dia ni pun gitulah. Sangat bahaya. Baik, cuba kita tengok lagi. Cumanya kalau kita untuk supaya lebih faham, jadi insya-Allah minggu depan saya akan bawa dia punya kitab tu. Kitab tu bagus, dia sebut, dia senaraikan ciri-ciri dia. Tu. Kemudian dia sebut lagi perbandingan yang dibuat Ibnul Jauzi, jadi seorang anak yang bermasalah dari segi penglihatan, ternampak bulan dua. Orang lain nampak besar, dia kata dua bulan di langit. Dia kata tutuplah mata tu. Jadi dalam gambar Ibnul Jauzi ni, anak ni mata dia rosak sebelah. Hak sebelah lagi okey. Baik, kalau dia guna dua-dua mata dia tu jadi nampak dua butir bulan. Dia kata tutuplah sebelah tu. Baik. Ketika anak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, dia akan mengatakan, aku melihat bulan ada satu sebab aku telah menutup salah satu mataku sehingga bulan selainnya tidak terlihat. Sang anak menyatakan syubhat kedua. Jadi bila ayah dia suruh tutup mata sebelah supaya nampak bulan itu sebutir, dia kata memelah, dia kata bila dia tutup mata di sebelah dia nampak sebutir bulan. Jadi hak sah lagi tu tak nampak, dia kata. Maknanya dia tetap kata bulan dua. Faham tu? Cuma dia tutup sebelah mata jadi nampak sah lah bulan. Tak tahulah penyakit apa jenis gini. Nak ayatnya rosak pemikiran manusia sampai gitu sekali. Dia nampak benda baik itu nampak jahat. Walaupun dia tutup mata sebelah atas arah ayah dia, dan dia nampak sebutir lah bulan tu, tapi dia tetap kata. Dia kata sebenarnya kita tutup sebelah je tak nampak butir lagi bulan ni. Maknanya penyakit tu tak hilang tu. Syubhat tu tetap ada, kekeliruan itu. Ini contoh orang yang telah kena. Dia gini, popok dia ni dia tidak menggunakan Quran sebagai panduan, hadis sebagai panduan, tidak. Semata-mata dia guna ke akal. Dan dia ni salah satu kumpulan yang hanya guna akal. Bagi dia akal dialah yang buat keputusan untuk dia. Dia tidak gabung dengan ilmu wahyu itu, tidak. Ini salah satu popok sesat. Kenapa mereka berlaku begitu? Karena mereka sangat yakin kepada akal mereka sehingga mereka rasa tak perlu kepada bantuan wahyu tu. Kita umat Islam ni tidak gitu. Bahkan kita yakin kita ni akan jadi sesat kalau tidak bergantung kepada panduan daripada Allah SWT. Sama ada dalam bentuk Quran ataupun dalam bentuk hadis Nabi. Kita umat Islam duduk situ. Itu kedudukan kita umat Islam. Tapi dia ni tidak. Jadi ayah dia pun kata lagi kepada dia, jika memang benar seperti yang kamu nyatakan tadi, sekarang cubalah tutup matamu yang sihat itu. Maka anak dia pun tutuplah mata dia hak molek tu, dan ternyata dia melihat bulan ada dua lagi. Dengan demikian dia pun menyedari kebenaran perkataan ayah dia. Maksudnya apa dia? Maksud dia nya hak tadi mata dia ni dua butir mata dia, cuma ada satu rosak. Ada satu rosak. Jadi ayah dia kata tutuplah sebelah biar nampak sah. Bila dia tutup tu memang dia nampak sah lah. Cuma dia kata dia nampak sah bulan ni sebab dia tutup sebelah mata dia. Makna bulan tu hakikat dua juga. Ayah dia kata, kalau gitu cuba tutuplah mata mu hak sihat tu. Bila dia tutup mata dia hak molek tu, dia kata memang dua sungguh bulan. Dia nampak dua. Maka dia pun sedarlah. Makna dia pun benarlah ayah disebut. Maknanya ke dia? Makna dia ni bermasalah hati dia nak ayat ni. Betul lah ayah dia sebut tu. Dia ni bermasalah. Mata dia tu sakit. Tujuan Ibnul Jauzi sebut gini ni, bahaya seseorang yang dia tidak sedar dia telah terperangkap. Bahaya seseorang yang dia tidak sedar bahawa dia telah diganggu oleh syaitan. Bahaya seseorang yang tidak sedar bahawa dia telah ditipu oleh syaitan. Bahaya tu. Bahkan setiap kalau dia bangun lewat sembahyang subuh, dia tak sembahyang subuh, dia tak rasa salah lagi. Bahaya tu. Dia tak qada sembahyang, dia tak rasa salah lagi. Tu bahaya. Dia tidak rasa bersalah dia menyakiti ibu bapa dia. Itu bahaya. Anak bui kesedaran tu lah. Tengok nampak bulan dua butir pun tak rasa lagi mata sakit tu. Tu kena tipu tu. Jadi hadirat kita kena rasa kita ni ada ke tak penyakit tu. Takut kita teruk rasa ngopak pun rasa kita betul lagi.
Duk fitnah orang apa tak rasa salah. Oh berat tu kalau nyakit tu. Orang Islam yang sebenar, yang subur iman, bila dia buat kesalahan agama, dia berasa bersalah. Seperti mana ulama-ulama dulu bila buat salah, dia rasa berat bagaikan memikul bukit. Tu jiwa yang segar. Hati yang segar. Sebab ada setengah orang ni kan, ni berlaku lah ni. Ni bukan tohmahan setengah orang dia berasa nikmat pula musim Covid. Sebab apa? Tak payah mari masjid. Tak payah mari sembahyang Jumaat. Bini dia pun tak boleh kata apa. Dia kata, hamba saya tak pergi masjid ni seolah-olah kerana memang patuh pada pihak kerajaan. Bila suruh mari tak hari kok. Tu mana jiwa bermasalah lah tu. Jadi hak tu sebenarnya dia nak sebut di sini. Sebab tu kita kena nilai diri kita lah. Apakah kita ni bila buat salah rasa takut, rasa beban, rasa berat, tak nera tidur nah, kau lagu mana? Kau sihat sepatutnya, lalu makan sepatutnya. Kena nilai. Daripada penilaian itulah kita boleh tahu posisi kita ni, kita berada dalam keadaan yang macam mana. Kalau tak sedar hak tu, akan tertipu. Itulah orang panggil lala tu, istilah lala dalam agama. Istilah panggil apa? Apa dia lah istilah pada lala tu, begitulah maksud dia. Ghaflah tu dia panggil. Tu maksud dia. Maknanya orang yang tidak lala, dia boleh kesal perbuatan dia tu hak baik, dia kesal dia tu tak molek dalam diri. Bila dia buat benda tak molek, dia rasa sedih. Tu maknanya orang sedar, bukan orang lala. Tapi kalau hak lala, dia buat salah ni tak ada apa pun, tak rasa bersalah dengan kesalahan dia buat. Maknanya berat tu. Hak tu ayat sini ya. Jadi ayah ni nak menyedarkan anak dia bahawa bulan nisa ni terpaksa buat kenyataan-kenyataan tertentu. Banyak kan seseorang berat tu salah tu sehingga nampak bulan 2, dia kata memang bulan 2. Memang bulan 2 dia kata. Seperti mana ada seorang pernah sebut pada saya, ni orang ni pelik ni orang ni agama ngaji tinggi peringkat MA nah. Dia kata ustaz tak setumpu lah kepada orang-orang hak ajaran salah ni. Masa ustaz kuliah ke apa. Hak ni tak boleh nak buat gapo, tak boleh nak ubah dah ni. Padahal dia ngaji agama. Dia sebut pada saya. Sebab bila kita sebut pemikiran salah, amalan salah, ahli-ahli bid'ah yang buat bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Dia kata ustaz tak setumpu lah kata. Ustaz tumpu pada orang hak baik-baik dia. Kata wak gini, ya tumpu pada hak baik. Dia kata orang hak lama dah bergelumai dengan kesalahan, dengan bid'ah, hak jauh daripada agama ni, kalau nak ubah berpayah dia kata, wak ugi masa kita dia tu. Ada yang kata gitu. Jadi di situlah kita nampak bahawa cara berfikir manusia tak betul. Dia kata ustaz akan bermasalah hidup. Kata Nabi ni siapa berlaku peperangan. Dia maksud ustaz ni gini, dia ni peringkat saya rasa PhD dah dia lah ni kan. Dia kata kalau kita nampak orang-orang salah dia cuba kita jadi sakit jiwa. Sebab tu bagi dia tenang. Dia tak cara, dia mengajar mana dia sebut betul ya. Ikutlah ke mana. Dia tak sebut salah. Sebab tu dia tidak bermasalah dengan orang. Dia sebut begitu, orang kata berat juga. Daripada situ kita boleh fikirlah bahawa cara manusia berfikirnya macam-macam. Hak ni gini. Setengah orang dia rasa tenang dengan cara dia mikir gitu. Sebab tu dia tak bermasalah. Bahkan dia tak akan sebut dalam kuliah dia sesuatu hak orang marah. Kata tenang hati tu, dia kata. Tetapi ulama kita dulu tak. Ulama kita jadi susah hati bila tengok seorang itu melakukan kesalahan. Bila seseorang itu tersilap dalam kehidupan beragama. Tapi setengah orang dia rasa tak ada apa pun. Ikut dia kata. Tu. Macam-macam ni pemikiran manusia. Semua tu bagi saya kalau kita baca kitab ni, kita nampaklah itu termasuk dalam talbisu iblis. Baik. Jadi sebelum kita masuk pada tajuk seterusnya tu, jadi kesimpulan pokok sofistaiyah ni apa? Mereka menuhankan akal mereka. Itu sebenarnya. Gak akal ni ada ketika betul dia berfikir, ada ketika tidak betul. Sebab tu akal ni walaupun dia hebat, fungsi dia adalah untuk berfikir, mengolah masalah, membuat keputusan, tetapi dia tidak boleh diserah 100% pada akal. Sebab akal ni banyak buat kesalahan. Sudah terbukti dalam sejarah hidup manusia, kalau guna akal semata-mata tidak akan selamat. Orang Melayu pun kata ikut apa ni? Kita kata ikut hati mati. Kalau ikut akal, kalau ikut hati mati, kalau ikut akal jadi lagu mana? Selok kera lah kita kata. Sebab tu dia tak agak. Kalau Tok Guru almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan dulu mudah dia kata gini ya, dia kata. Saya ingat lagi dia sebut dia buat contoh.
Ni masa saya peringkat sekolah menengah, saya ikut kuliah dia lah lepas asar. Dulu dia ada kelas lepas asar. Lepas asar tu dia ada kuliah setiap hari, wajib mengajar. Jadi kita ngapuh lagi semaya asar boleh dengar kuliah. Dia kata mana? Dia kata dalil bahawa akal yang bijak ni semata-mata kita nak guna kehebatan akal, kebijakan akal kita ni tak selamat. Pertama sekali dia kata orang sesat, orang bijak-bijak belaka tu. Dia pun ambil contoh seorang yang bernama Utan. Dia orang Burma, pernah menjadi SU PBB. Kira dia Asia ni dia orang pertama jadi setiausaha PBB, bukan setiausaha masjid. Saya masjid ni pun dah berebut gagal juga. Ni setiausaha PBB. Cerdik yang kira. Saya pun tak tahu, cuma usaha dia sebutlah tu almarhum. Dia sampai PhD dia ada beberapa PhD, bukan PhD. Tapi dia klik kapur dia semua lembu. Mungkin dia Hindu. Dia semua lembu. Secerdik tu tak tahu nak mikir bab tu. Sebab tu kita kena ingat semata-mata akal tak akan selamat. Memang akal ni kena guna, tak guna berdosa. Banyak ayat Quran sebut supaya kita gunakan akal. Afala tatafakkarun, tak mikir kah? Tak fikir kah? Banyak ayat-ayat seumpama itu. Tetapi akal itu semata-mata kita guna dia untuk berfikir tanpa kita bancuh, tanpa kita adun dengan ulumul wahyi, ilmu wahyu, sesak manusia itu. Inilah antara contohnya. Sufistai. Saya nak ambil satu contoh supaya mudah faham lah. Lepas tu kita bincang minggu depan. Dia kata begini. Dia kata manis. Dia kata airnya ni, air kelapa ni manis. Dia kata. Dia buat argument gitu. Dia buat satu kenyataan. Kita putera minum, dia kata manis. Kita kata tawa. Oh, dia kata nak suruh airnya manis pun gula. Dia kata. Tengok tu. Dia tak ngaku airnya tu tawa. Ni biasanya orang jualnya ni. Orang jualnya manis. Kita kata tawa hebat. Oh, nak suruh manis pun gula. Ni orang panggil semanis buah, dia kata. Padahal tawa hebat. Ni popok sofistikiyah ni gitu cara dia. Mana kalau kecek dengan dia, kalau kita tidak jenis mikir pada dia juga, pakai rebah begitu kata sakit kepala ni. Kalau dia jual bak, dia kata gini, ni kaedah dia ni. Kita tu boleh minta kurang ke harga bak, jangan minta kurang, minta sembuh dia kata. Mana ada kecek. Cara dia tu. Jangan minta kurang, minta sembuh dia kata. Dia tak sekurang harga obat dia tu. Jual kaki lima. Kita pun ngau cerdik juga Datuk ni nampak tua-tua. Pengalaman gitu popok dia kan. Kok mana pun kesimpulan popok dia ni adalah satu kumpulan yang menuhankan akal. Sehingga dia tidak pandai ketinggian wahyu ni. Bagi dia. Bahkan dia tengok setengah-setengah anjuran wahyu, anjuran agama ni tidak praktikal. Misalnya bab menutup aurat. Terkata tak logik dia tu. Memanglah dia duk tengok orang buka aurat tu dia rasa senang hati. Comel rambut pok supaya kau kuda ikat gini kata. Enggak kalau pakai kai tudung nak nampak warna pun kau kuda gitu. Padahalnya agama kita dia tidak sekat, cuma dia ni bagi peraturan supaya jadi molek. Nak tunjuk-tunjuk pada suami lah di rumah tu. Gitu Baik, kita ambil satu lagi. Talbis iblis terhadap ahli falsafah. Hak tadi pun falsafah juga. Ni bagaimana sesaknya ahli falsafah? Cuba kita tengok. An-Nubakhti berkata lagi, ada orang-orang bodoh yang mendakwa bahawa segala sesuatu tidak memiliki satu pun hakikat. Ni kecek buat falsafah ni. Tak ada satu pun hakikat. Hak kita duk tengok nampak zahir ni bukan hakikat ni. Banyak ke seorang ahli falsafah dulu. Ahli falsafah dulu sampai peringkat dia nak cari hakikat manusia ni, dia bawa pelita siang hari. Masuk dalam kedai bawa pelita nak cari hakikat. Ni popok Aristoteles, popok Socrates, Sokratus ni bahasa Arab sebut Sokratus ni. Socrates lah kita Plato popok nu. Memang dia tidak Islam, tapi nak ayatnya orang Islam pun ramai juga terpengaruh dengan pemikiran begitu. Hak ni dia kata segala sesuatu tidak memiliki hakikat. Akan tetapi hakikatnya tergantung pada orang yakin. Kita yakin gapo? Hak itulah hakikatnya. Punuh gitu. Awak yakin gapo? Apa keyakinan? Itulah hakikat bagi awak. Jadi mana hakikatnya mengikut keyakinan seseorang? Dia kata begitu. Sedangkan kita umat Islam, hakikat sesuatu adalah yang merupakan takdir Allah. Tu hakikatnya.
Sebab tu kita tengok mati. Betul, hak tu hakikat. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Hakikatnya manusia akan mati. Cuma mati tu cara mana? Allah buat pelbagai. Hak ni mati dalam keadaan ni, kerana sakit ni. Hak ni jatuh atas pohonnya, mati. Tapi nak ayatnya kena mati ya. Mati. Tu nak ayatnya. Mati tu kawin hakikat. Cuma mati lagu mana? Sebab tu kalau tempat kita tu dah, setengah tempat kita tu, ginilah mudahnya. Dia seorang guru motivator. Ni saya ingat lagi. Ni kita nak bicara tentang hakikat ni. Dia tanya, saya sebut dah sebelum ni. Dia tanya peserta-peserta program tu dalam satu dewan, ayah awak ni ada lagi ke tidak? Kawan ni kata ada. Dia tanya ni pula, ayah saya mati dah. Bapa mati? Kawan ni ayah saya aksiden. Aksiden mati dia tu. Dia buat terkejut gitu. Hak kapu saya aksiden tak mati. Kata ni serabut perut ni ada lagi ni. Lepas tu dia pergi tanya ni pula. Kawan ni sebut ayah dia mati. Kisah sakit jantung. Dia kata kapu saya ramai orang sakit jantung. Tak mati pun. Dia nak cari, dia nak ayat hakikat. Hak ni tidak salah. Cuma dia nak ayat. Bagus cara dia. Hak ni pula ayat kecil manis mati. Tak. Dia kata kapu saya sampai kerak kaki. Tak mati-mati lagi. Hak dia nak ayat kerja. Hak tu sebenarnya hak zahir saja. Sebab tu orang Islam dia tak takut. Dia tak takut tu maksudnya dia tak takut kepada peperangan, tak takut dalam menegakkan agama kalau mati. Sebab apa? Sebab matinya, hakikat matinya akan berlaku. Cuma hak ni mati jihad. Hak ni mati kerana kecil manis ya. Hak ni mati kerana aksiden motor. Jadi banyak-banyak cara mati. Hak mana paling lebih? Hak paling lebih adalah mati kerana perang fi sabilillah. Tu. Orang mati kerana agama, hak tu paling lebih. Kita kata boleh pahala juga sabar mati kerana penyakit. Mati juga. Tapi nak mana lebih? Orang yang mati kerana jihad, orang mati kerana pertahanan agama dengan mati kerana cimani. Hak mana lebih? Lepas tu kita kata mati kerana cimani ni, kira-kiranya kalau dia sabar dalam keadaan dia tetap melaksanakan ibadat, syahid juga tu, syahid dunia kita kata. Iyalah dengan syahid jihad, mana besar? Hak tu besar. Mati belaka tu. Tetapi kualiti mati. Jadi kita kena tentulah. Kita ni nak mati semata-mata mati kerana sakit ke, kau mati kerana agama. Kena fikir. Kalau kita nak kelebihan di akhirat, biar pastikan mati dia tu kerana agama. Hal tu besar tu. Tu hakikat kita. Orang Islam dia duduk situ. Tu baik. Tetapi pokok falsafah ni dia tidak mikir gitu. Tengok dia kata sini. Apa yang kamu yakini itulah hakikat. Jadi orang yang terkena penyakit kuning dia kata. Diabetes lah kita kata. Bukan diabetes apa ni? Hepatitis ke dia panggil itu. Penyakit jenis hati Dia panggil hepatitis lah. Tak apalah penyakit kuning matanya berkait dengan hati yang rosak lah. Rosak tu rosak fizikal, bukan rosak penyakit hati tu tidak. Kita kata hepatitis lah kita kata. Baik. Dia rasa madu tu pahit, kesal dia. Sedangkan yang lain akan rasa madu tu manis. Jadi buat apa yang gitu? Buat apa yang dia rasa madu tu ni madu sengoti ni, bukan madu tu madu daripada lebah ni. Tu memang pahit. Ni madu lebah ni. Orang lain rasa manis, dia rasa pahit. Apa gitu? Apakah madu tu sudah rasa? Tak, dia tu bermasalah. Dia bermasalah. Tu. Sedangkan orang lain rasa madu tu manis. Maknanya ni contoh manusia yang sudah rasa. Bahaya sebab tu saya sebut tadi. Bahaya seseorang itu dia tidak rasa dia tu sudah kena penyakit, sangat bahaya. Tidak akan ada usaha untuk berubat, tidak akan ada usaha untuk bertaubat, tidak ada. Mereka mengatakan demikian juga dengan alam ini, ia qadim azali menurut orang yang meyakini qadim, atau dia muhdas baru alam ini menurut orang yang meyakini yang baru. Warna ialah zat menurut orang yang meyakini ia sebagai zat, atau sifat bagi orang yang meyakini demikian. Apa maksudnya? Ini cara falsafah ni. Dia gini maksudnya. Pokok dia ni kata alam ini qadim. Qadim sebab Tuhan tu lah. Bagi yang yakin qadim. Setengah orang kata alam ni muhdas baru. Bagi orang yang yakin baru. Jadi maknanya keputusan hakikat sesuatu ni atas kita sendiri. Baru rosak tu lagu tu. Kita kata Allah ni esa, tu bagi awak yang yakin esa. Tapi bagi orang yang yakin Allah tu tiga lah bagi dia ni. Maknanya kita tak boleh menyalahkan siapa-siapa. Tak kau berat tu.
Dia terima juga kalau orang membunuh tu kena hukum bunuh, tetapi kita tak boleh menyalahkan dia. Bahkan kita kena simpati. Cuma hukum tu hukum zahir saja. Dia kata gitulah. Maknanya bagi dia ni, saya nampak popok dia ni kadang-kadang dia kata hak kita nampak jahat tu pada pandangan zahir kita ya. Sebenarnya dia tidak jahat pun, cuma Tuhan nak ayat ke pelbagai hidup manusia. Oh, dia pergi kotor. Tak rasa tu gitu tu. Sebab tu bagi dia tak pelik dia orang jahat, orang gapo, maknyah gapo ni, lesbian gapo ni, hak ni nak ayat ke pelbagai hidup Allah buat. Kalau kita fikir-fikir kenapa hebat Tuhan kita dia tu. Oh, rosak mikir aku tu. Iyalah keputusan awaknya ke dia? Keputusan awaknya. Kita nak buat conclusion ke apa dia? Keputusannya ke apa dia? Molek ke tak benda tu? Dia nak jawab lagu mana? Molek bagi orang yang yakin molek dia tu. Bagi orang yang yakin tak molek lah. Lepas tu apa dia hidup? Nak payah, nak tentu payah lagu tu. Sedangkan kita dak apa yang Allah kata molek, hak tu molek walaupun hati kita tak molek. Dalam Quran sebut asa an yakru syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tubi wa syar, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi hak kita suka tu tak molek. Kita yakin molek tapi tak molek. Boleh jadi. Sebab tu kita kena bergantung dengan Tuhan. Ada setengah-setengah perkara tu kita Tuhan kata, ada setengah-setengah perkara tu hati kita kata molek tapi Tuhan kata tak molek. Kita kena pakai hak Tuhan. Kena pakai hak Allah tu. Tak boleh pakai hak kita. Kalau nak kata riba, kan mana kata molek riba? Di barat ni zina tak apa, bohong yang tak boleh. Zina boleh. Di barat ni zina ni tak ada masalah. Sebab tu tak ada pencegah maksiat, tak perlu tu. Tapi bohong tak boleh. Sebab tu pemimpin dia kalau berzina tak ada masalah. Tapi kalau pelawak tak boleh. Dia buat usus lalu supaya letak jawatan kalau bohong. Tapi akal kita kata tak bohong tak boleh, berzina tak boleh akal tu. Itulah nak ayatnya. Tapi falsafah tak. Di sinilah kita nampak bahawa orang yang kena talbis iblis ni orang yang tidak bergantung kepada wahyu. Orang yang ikut akal semata-mata, dia akan disambar oleh iblis. Yang terakhir saya ambil sikit lagi. Dia kata lagi. Kena ingat hak ni perenggan ni maksud dia begini. Hak tadi kita sebut bagi pokok falsafah ni dia kata hak molek tu apa yang kita yakin molek lah. Hak tak molek tu apa yang kita yakin tak molek. Kita kata alam ni qadim, supaya Tuhan. Kita yakin gitu. Betul lah, betul dengan cara awak. Bagi orang yang kata alam ini baru sebab dia makhluk, dia baru. Sebelum ni tidak ada. Bila dibuat baru ada, tu panggil baru. Ada tarikh, wujud dia tak ada tarikh. Dia sampai satu ketika dia akan musnah. Itu sifat yang baru. Awak yakin gitu? Tak apalah, itulah hakikat alam ni bagi awak. Jadi awak tak boleh nak menyalahkan kepada dia yang kata qadim sebab itu keyakinan dia. Maknanya dia tak seolah keyakinan itu menjadi penanda aras kepada benda tu hakikat ataupun tidak. Baik. Kurang daripada itu, mereka pun kata, sekiranya kita beranggapan bahawa dua keyakinan tersebut tidak ada, maka hakikat tersebut tetap bergantung kepada orang yang meyakini. Dia kata, kalau kita tidak boleh terima keyakinan seseorang, ni kita ambil kira dua keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Kalau kita tidak boleh terima kenyataan itu, maka hakikat sebenarnya dia tetap juga bergantung kepada keyakinan walaupun kita tak boleh terima. Sebab dia kata kalau kita kata maknanya seolah-olah dia tidak mahu cuba untuk memaksa manusia terima sesuatu tu sebagai hakikat. Mana hakikat tu bukan kerana sesuatu tu hakikat, tapi hakikat tu kerana orang yakin sesuatu tu hakikat. Jadi hakikat ni dia gantung kepada keyakinan seseorang. Sedangkan kita umat Islam hakikat ni sesuatu yang memang dia tu hakikat begitu. Misalnya kita kata hakikat riba ni tak molek. Buat apa tu? Kerana Tuhan kata tak molek. Kita kena terima lah walaupun hati kita tak nampak kadang-kadang. Hati kita rasa sedap berzina ni. Sebab apa? Tidak terikat dengan seorang perempuan. Tidak terikat seorang lelaki. Hati kita kata sedap. Tapi Quran kata tak boleh. Bagi orang yang percaya pada Tuhan, dia ikut Tuhan. Jadi makna dia ni siapa sebenarnya dia ni? Dia ni adalah contoh manusia tidak percaya pada Tuhan. Sebab tu dia tak mau terikat. Jadi dia telah menjadikan keyakinan dia, pemikiran dia, akal dia sebagai Tuhan yang menentukan hakikat sesuatu. Inilah orang panggil pokok falsafah. Rosak lagi. Jadi manusia nak bersatu macam mana? Kita ni boleh bersatu sebab apa? Sebab kita boleh pergi pada satu titik pertemuan ke dia, tauhid tu. Kita kena ingat, ni saya nak sebut falsafah Islam ni, falsafah Islam. Hidup di muka dunia ni Allah benar ke tidak kita bercanggah pemikiran?
Allah benar ke tidak? Allah benar ke tidak kehidupan kita di muka dunia ni kita berselisih pendapat? Benar. Allah benar. Allah buya tu. Sebab tu dia ada mesyuarat, dia ada perdebatan, dia ada diskusi, dia ada mesyuarah. Tetapi dia ada satu perkara Allah tak benar kita bercanggah. Gapo dia? Tetel dia. Orang panggil akidah. Hal tu tak boleh. Tuhan ni esa. Laisa kamitsli. Yang berkait dengan Tuhan, hal tu kena ikut ketentuan dia dalam bentuk Quran hadis. Hal tu tak boleh. Hal lain boleh kamu nak berbeza. Maknanya ada perbezaan itu. Walaupun dalam fiqh ada juga perkara yang kita tak boleh beza setengah-setengah perkara. Tapi kok mana Allah bagi peluang. Misalnya begini, saya ambil contoh. Antara yang Allah bagi peluang kepada kita adalah dalam kehidupan dunia kita. Awak nak bentuk pakaian macam mana? Awak nak bentuk rumah macam mana? Nak menentukan kita kata kebun kita macam mana? Hak ni boleh. Masjid kita, pergi masjid tu gini, pergi masjid tu. Hak tu tak apa, boleh seluah-luahnya. Tetapi semuanya fiqh berbeza juga. Hak ni gini fiqh. Sebab tu dia ada mazhab-mazhab tu. Tetapi dia mesti kena ada satu perkara yang manusia tak boleh beza. Dia bab akidah. Tak tu tak boleh. Jadi maknanya apa? Maknanya walaupun kita nampak berbeza dari satu sudut, tetapi kita bersatu dari satu sudut yang lain. Jadi orang yang begini hakikatnya dia tidak balah, dia tidak putus hubungan. Hati itu tak putus. Hak tu sebenarnya Islam. Apa maksud di situ? Maksudnya kejadian asal Allah buat pada manusia ni, dia oleh kerana dia jenis manusia berfikir, dia tidak serupa binatang. Kalau binatang serupa ya. Saya rasa binatang mana-mana pun dia makan rupuk. Kalau nama lembu tu tidak gitu kan. Maksud ayat lah, lembu Mekah ke, lembu Afrika ke, lembu Jepun ke, semua makan rupuk. Kalau hepa tu makan jari-jari agaknya. Nah, rupuk maksud ayat lah, lembu mana. Sepuluh kata beruk lah kata tu. Beruk ni kerja dia hot tu ya, maksud ayat dia mari mana pun. Tidak kata beruk Pak Nun ni dia memetik buah. Dia petik hepa, dia tak petik buahnya ni, dia tak kenal punya. Tak ada serupa ya tu. Sebab tu makannya dia tidak seperti kita. Kita ni duduk lain sikit beza lalu makannya. Duduk alik sana sikit beza dalam makannya. Tu orang panggil manusia. Sebab apa tu? Sebab mikir dia. Orang panggil akal dia tu ada. Dia suka mengolah, dia suka mencuba tu jadi pelbagai tu. Itu manusia. Maknanya Allah manusia ni Allah buat secara, kita kata secara awal kejadian dia. Secara azali lagi lah kita kata. Allah buat dia ni memang jenis tak serupa. Cuma Allah ikat hubungan mereka dengan tauhid tu. Hak tu kena sama. Fiqh tak apa. Kena faham gitu. Kalau tidak rosak kita. Sebab tu sahabat dia pun khilaf dalam bab. Saya nali kata aku setuh kemaluan, setuh lengo, tak atas wuduk. Bukan dia seorang ramai sahabat kata tak atas. Setuh kemaluan dengan setuh lengo serupa. Tapi ada setengah sahabat kata batal. Tu perbincangan khusus lah. No ayat hak tu berkhilaf dari kalangan sahabat. Tetapi mereka sanggup jihad bersama-sama fi sabilillah. Mereka sanggup mempertahankan agama bersama-sama. Sebab apa? Sebab mereka disatukan atas dasar akidah. Jadi hak berbeza boleh berbeza, tapi kena ada tempat yang tidak berbeza. Dan pada tempat yang tidak berbeza itulah kita bersatu. Maknanya hak perbezaan fiqh tu dia tidak berpecah dengan sebab perbezaan. Jangan orang kita ni masalah dia ingat bila beza itu pecah dah tu. Oh, rosak gitu cara hidup. Demo parti lain, kawin parti lain. Pecah dah tu. Tak, tidak gitu. Setengah tu tidak parti NGO ya. Anak dia nak nikah dengan NGO ni tak ui. Apa sebab NGO lain? Anak dia mari jumpa kita, ustaz. Berat dia kata. Dia duduk sama-sama ngapa Quran budak ni cerdik lah. Nak nikah ni sebab bajet NGO lain. Anak dia kata kalau nikah kawan ni tak akan jadi ahli persatuan NGO kita. Gitu mikir. Setahun lepas tu jadi juga nikah sebab kuat sangat hubungan cinta ni anak dia ni. Nikah juga akhir. Nak ayatnya orang kita mikir. Rosak lagu tu. Tu kan. Baik. Hak lain tu kita sambung minggu hadapan lah insya-Allah. Saya sambung semula. Insya-Allah minggu hadapan kita akan bincanglah sedikit supaya nampak gapo dia sufistai ni. InsyaAllah saya setakat itulah dulu. Sekurang-kurangnya kita nampaklah dalam perbincangan poin yang paling besar dalam perbincangan kita ni, makna manusia ni rosak hakikat sebenarnya adalah kerana mereka menjadikan akal lebih tinggi daripada wahyu tu. Tu sebenarnya. Manusia ni akan rosak bila mereka menjadikan akal lebih tinggi daripada wahyu. Itu satu perkara dalam konteks orang Islam. Baik, orang kafir. Kita kata orang tidak Islam ni rosak selain pada dia tidak Islam ialah dalam kehidupan dunia kerana mereka menjadikan akal mereka sebagai penentu dalam sesuatu. Setiap orang beranggap akal dia betul.
menyebabkan dia menafikan orang lain. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, manis tabadda faqad halaka. Dia ni Sayyidina Ali sebagai salah seorang tokoh besar di kalangan sahabat. Dia kata sesiapa istabadda ni anggap akal dia, pendapat dia saja betul, faqad halaka. Dia sebenarnya rosak dah tu. Sayyidina Ali kata, manusia ni kalau dia anggap akal dia saja betul, pendapat dia saja, faqad halaka. Dia rosak dah tu. Walaupun nampak sehat pun, dia seolah macam punah dah dia tu. Punah dah tu orang itu tu. Kita cerdik setara mana pun tak mesti betul sama kita. Hak tu saya nak ayat. Dah itulah hak Nabi nak ayat. Sebab tu kita perlu pada pandangnya orang lain. Kita rasa hebat kita nak baca kitab berapa butir sehari dah. Tuhan tak akan buat kita betul sama. Engkau kita ni bukan Nabi. Nabi dalam bab dunia dia bicara lagi dengan sahabat. Kalau bab agama dia seorang. Tak apa dah buat keputusan. Kita kena ingat tu pokok falsafah ni sebab dia rasa dia yang betul sebenarnya. Hak tu yang jadi macam-macam tu. Hak ni gini, hak ni gini. Tu. Tapi kita orang Islam tidak. Nak beza boleh dalam ruang yang dibenarkan berbeza. Tapi dalam ruang yang tidak dibenarkan berbeza tak boleh. Kena korbankan nafsu kita, kena korbankan akal kita. Tak boleh pakar walaupun kita rasa kita betul. Kalau tidak tak boleh hidup bersama lagu tu. Gitulah hadirat maksud perbincangan kita ni hak tu. Sebenarnya kita ni dia nak bawa kita pergi taat kepada wahyu. Tu sebenarnya. Gitulah hadirat. Ada apa-apa persoalan ke? Kalau nak tanya boleh. Setakat kita bincang ni. Jadi dalam bulan Ramadan ni program subuh kita ni akan diteruskan juga insya-Allah lah. Saya pun balik untuk program ni. Insya-Allah kita teruskanlah. Okay, kalau tak ada apa-apa persoalan kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.